Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanan aku, yakni menyeru manusia kepada Allah dengan dalil yang sangat terang. Aku dan para pengikutku bukanlah daripada mereka yang menyekutukan Allah. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pada malam ini ambo diberi tajuk oleh pihak masjidnya manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, dan beberapa isu yang bermain-main sekarang ni lah. Itu tajuk yang diberi oleh pihak masjid. Ambo terima lah tajuk ke apa. Jadi sebuah kata ahli sunnah wal jamaah ni, tak dapat tidak mesti kita kena faham bahawasanya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lagi Islam yang dengan secara mutlak di akhir zaman. Karenanya Nabi sendiri sebut dalam hadisnya, la taftariqu ummati ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina fin nar. Qalu man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ahlus sunnati wal jamaah. Riwayat At-Tabrani kalau tak silap, rawahu At-Tabrani. Satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, selagi akan berpecah umat aku ni 73 fuq. Jadi fuq ni orang panggil firqatul islamiyah. Semuanya orang panggil orang Islam belaka tu. Bukan fuq selain daripada Islam tidak. Lalu Nabi kata fawahidun fil jannah, satu fuq masuk syurga, wa thintani wa sab'ina fin nar, 72 fuq lagi masuk neraka. Katanya adalah kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, aqaidul abudiyah, aqaidul abudiyah kalau tak silap. Imam Jalaluddin Ad-Dawani dia syarah, dia kata maksud dengan masuk neraka di sini kalaulah perkara-perkara yang diiktikad tu bawa kepada kufur. Jadi kalau perkara-perkara yang diiktikad oleh 72 fuq lagi tidak membawa kepada kufur, hanya berdosa sahaja, sesat sahaja, maka itu masih dalam kehendak Allah. Kalau Allah nak ampun boleh, dan Allah tidak mahu ampun pun tak mengapa. Itu dalam kitab Aqaid Abudiyah, karangan Imam Abduddin Al-Iji yang disyarah oleh Imam Jalaluddin Ad-Dawani. Jadi kerana itu ada bid'ah ataupun sesat yang tidak membawa kepada kufur, ada yang membawa kepada kufur. Jadi sebab itu tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tapi tiap-tiap kufur tentu sesat. Jadi bukan bila kita kata ini kelompok sesat artinya kita telah mengeluarkan dia daripada Islam. Tidak. Masih Muslim, masih Islam, tapi sesat, maknanya tidak mengikut jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu sahabat tanya, siapakah satu fuak yang masuk syurga tu ya Rasulullah? Man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi jawab dalam hadis riwayat Tabrani ini, Nabi kata ahlus sunnah wal jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut dengan sirah atau lafaz yang lain. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku di atasnya dan para sahabatku di atasnya. Dan ada yang lain-lain lagi Nabi kata bil jamaah, alaikum bil jamaah. Jadi tentang satu firqatun najiyah dia panggil, satu fuak yang lepas daripada api neraka. Itu mana najiyah, mana berjaya lepas daripada api neraka. Nabi SAW sendiri tidak meletak dengan satu nama. Nabi letak dengan pelbagai nama. Ini sebagai isyarat kepada kita. Isyarat artinya i'lamun bi khafiyyin, pemberitahuan dengan secara halus bahawasanya kebenaran itu tidak di atas semata-mata nama. Bukan semata-mata nama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengaku dia isi bore kau buat parti Ahlus Sunnah wal Jamaah. NGO kau persatuan kau nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, automatik selalu dah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada mesti gitulah. Jadi kebenaran itu bukan di atas semata-mata nama, dan kesesatan pun bukan di atas semata-mata nama. Karena itu Imam Syafi'i di zaman dia pernah dia dituduh, difitnah sebagai nasibiyah. Nasibiyah ini mana orang yang benci kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah dituduh sebagai rafidiyah, itu orang yang benci kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Syiah lah, rafidiyah. Lalu Imam Syafi'i kata, kalau kerana membela ahlul bait Nabi itu aku ialah nasibiyah, demi Allah aku nasibiyah. Kalau membela sahabat Nabi itu ialah nasibiyah, maknanya demi Allah aku ialah nasibiyah. Itu maksud itu. Dan kalau membela ahlul bait Nabi itu ialah rafidiyah, maka demi Allah aku rafidiyah. Maka adakah Imam Syafi'i jadi nasibiyah atau rafidiyah? Tidak sekali-kali. Bahkan Imam Syafi'i nasirus sunnah, digelarkan dia itu orang yang menolong akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dulu kita kena faham, kebenaran itu bukan semata-mata nama, tapi musamma, benda yang dipernama. Al-ibratu la bil ismi walakin bil musamma. Pengertian itu bukan semata-mata dimengerti dengan nama, tapi dengan benda yang dinama. Itu. Semata-mata mengaku dengan lidah saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, automatik jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu lagi. Tu tengok. Pegangan kamu ikut dah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syariat kamu ikut dah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhlak kamu ikut ke tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan hanya akidah, tetapi merangkumi seluruh arkanuddin, rukun-rukun bagi agama. Itu akidah, syariat, dan akhlak. Yang mana mata pelajaran ilmu yang kalau kita nak menuntutinya, ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf. Itu dah. Baik. Cuma malam ininya pihak masjid letak tajuk manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Jadi manhaj itu makna prinsip, metod, ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Mudah saja, prinsip ahli sunnah wal jamaah yang sebenar ialah manhaj wasatiyah. Prinsip yang wasatiyah, tawassut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah Tuhan kata, kami jadikan kamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang wasat. Apa umat yang wasat? Umat yang terhebat. Itu maksud. Umat yang di tengah-tengah. Mana di tengah-tengah ni tidak
tafrid wa iftirat, tidak tasyaddud dan tidak tasahul, itu. Tidak ekstrim dan tidak liberal. Ada tengok. Itu maksud. Apa terhebat? Nah, dia karena yang melampau itu ada dua. Nah, ekstrim atau tasahul, apa bermudah-mudah. Nah, itu pun orang panggil melampau je kan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah manhajnya di tengah-tengah. Kenapa? Karena Nabi sendiri. Kalau kita bahas, jangan pada bawakan Nabi, jangan pada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tubuh badan Nabi itu sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca dari kitab Syama'il Muhammadiyah, awal-awal tajuk Imam Tirmidzi apa? Babu ma ja'a fi khalqi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab pada menyatakan hadis-hadis yang telah datang menceritakan tentang rupa bentuk, rupa paras kejadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para sahabat ketika mana mensifatkan tentang tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu Nabi ini laisa bil tawilil ba'in wa laisa bil qasri. Nah, Nabi ini tubuhnya tidak terlalu tinggi galah dan tidak ketok pendeknya. Nah, sederhana, pertengahan. Nabi rambutnya tidaklah terlalu lurus dan tidak terlalu keriting, sederhana ikan maya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rupa tubuh Nabi itu Allah Ta'ala jadikan tawassul. Belum lagi kita bahas pada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bahas pada ajaran Nabi, memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ja'a bit tauhid, datang membawa tauhid. Bila membawa tauhid, artinya Nabi SAW tawassul mana? Pertengahan, tengah-tengah di antara kelompok yang mengingkari kewujudan Tuhan dan kelompok yang meyakini ada Tuhan tapi banyak. Nah, kelompok yang meyakini tak ada Tuhan dipanggil mulhidun, or etis dipanggil. Bahasa kita etis. Nah, yang meyakini Tuhan itu ada tapi banyak, musyrikun. Maka Nabi tengah-tengah. Tuhan bukan tak ada tapi ada tu pula tidak banyak, so tak ada lolo. Tengah-tengah. Daripada sinilah alim ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris pusaka para nabi, membawa manhaj wasatiyah. Maka karena itu apabila dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Al-Hafiz Imam Az-Zabidi, Al-Muhaddis, dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin Ittihaf Sadatil Muttaqin, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Ini yang paling masyhur. Apabila dikatakan satu kelompok itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan ialah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apa Asy'ariyah? yakni ulama-ulama yang mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan ulama-ulama yang mengikuti Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini saja kan? Ada lagi dalam kitab yang sama hingga dikeluarkan kesimpulan ada 3 atau 4 kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana? Yang pertama ialah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang kedua ialah Ahlul Hadis dipanggil, Ahlul Athariyah dipanggil. Yang ketiga ialah kelompok yang mengikut bagi Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang keempat ialah mereka yang mengikut a'immah madzahibil arba'ah. Nah, itu Imam Syafi'i dengan ulama-ulamanya Syafi'iyah, Imam Maliki dengan ulamanya Malikiyah, Imam Ahmad bin Hanbal dengan para pengikutnya Hanabilah, dan Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulama yang mengikutnya mazhab Hanafi. Itu. Jadi ini kelompok saja. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang perlu kita kena faham manhajnya ialah wasatiyah, tawassul. Contoh kita orang sikit contoh bagaimana pertengahannya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah
berbanding dengan kelompok-kelompok yang sesat, dhalah, kelompok sesat. Contoh di dalam perbahasan isbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ismul awal dalam ilmu akidah ada orang panggil perbahasan uluhiyat atau ilahiyat, rububiyat, ketuhanan. Dalam masalah ketuhanan ini ada lagi perbahasannya mengisbatkan sifat-sifat Allah. Di sananya keluar 3 kelompok. Pertama Mu'tazilah, kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang ketiga Musyabbihah Mujassimah. Bagaimana tengok? Mu'tazilah berpendapat bahawasanya Allah Ta'ala zat sahaja, tidak ada sifat. Kenapa? Kata Mu'tazilah, kalau Allah ada sifat, maka adakah sifat Allah itu qadim atau hadis? Kalau hadis baru, mana hadis? Kalau baru berarti zat Allah juga baru. Kalau baru bermakna ada yang menjadikan Allah. Kalau qadim, la ta'addadatil qudama'u, pasti berbilang benda-benda qadim. Zat Allah qadim, sifat-sifat Allah yang terlalu banyak itu qadim. Kalau Kristian saja sudah kita katakan kafir kerana mengiktikadkan 3 yang qadim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalathu thalatha. Bagaimana orang yang mengiktikadkan banyak lebih daripada 3 qadim? Allah zatnya qadim. Lagi kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semua qadim. Lebih pada Kristian lagi kafirnya, kata Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah kata Allah tidak ada sifat, hanya zat semata-mata. Maka karena itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah gelarkan Mu'tazilah Mu'attilah, kelompok yang mentaktil, mana mengkosongkan zat daripada sifat. Itu. Satu kelompok lagi dipanggil Musyabbihah, mana mengisbatkan sifat-sifat hingga terlampau menjadi jarihah, anggota badan bagi Allah Ta'ala. Allah punya muka dengan makna bentuk muka, tangan, anggota tubuh badan tangan, kaki, kepala, cukup lengkap satu tubuh. Ini orang panggil Musyabbihah. Ahlus Sunnah wal Jamaah duduk tengah-tengah. Mana? Mengisbatkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada di zat. Mana? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan sifat-sifat khabariyah seperti istiwa, yad, wajhu, jambut. Ini juga diiktikadkan sebagai sifat Allah Ta'ala, bukan jarihah, bukan anggota tubuh badan. Jadi mengisbatkan yad sifatan min sifatillah, mengisbatkan tangan satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Bukan tangan maknanya bukan. Kalau ni jarihah. Tangan makna apa? Tangan di sini bukan makna anggota tubuh badan. Sebab tangan tu lafaz. Lafaz. Maknanya banyak. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakiki tangan ialah anggota tubuh badan. Ada juga kita gunakan lafaz tangan, tapi bukan makna anggota tubuh badan. Mana kaki tangan pejabat ni? Kaki tangan pejabat. Kaki tangan masjid ni tu mana? Kaki tangan itu sebut. Jadi lafaz tangan tu ada pelbagai makna. Tanah di hujung kampung tu jangan ganggu. Sudah berada di dalam tangan saya. Tangan mana ni? Tanah 1 ekar. 1 ekar ada tangan ni. Bukan. Jadi tangan tu banyak makna. Jadi kalau di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk Imam Abul Hasan al-Asy'ari juga, selain daripada mentakwil tafsiri tangan dengan makna qudrah, ada lagi pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari tangan dengan makna sifat Allah Ta'ala. Yang mana kita tak tahu apakah makna tangan di situ. Sebagaimana hakikat kudrat, kita tak tahu hakikat kudrat, hakikat yad pun kita tak tahu. Itu dah. Gitu. Bukan Tuhan ada tangan, tapi tangan pomeh lah, tak lupa tanganmu, bulu gitu. Dah bukan gitu. Tu bukan ahli sunnah tu gitu dah. Ini ingat baik. Sikit je. Dia seleh sikit je. Itu contoh tawassuknya, wasatiyahnya ahli sunnah wal jamaah dalam perbahasan mengisbatkan sifat Allah. Gitu juga dalam perbahasan
tentang makhluk ni adakah tidak mempunyai ikhtiar dan usaha, kudrat dan iradah. Dalam perbahasan af'alul ibad ikhtiyariyah, perbuatan makhluk yang bangsa makhluk pilih, yang kita nak, adakah kita yang menjadi perbuatan tersebut atau Allah? Ini juga berlaku khilaf di kalangan firqatul Islamiyah. Dua puak sesat, satu puak yang betul, Ahlussunnah wal Jamaah. Mana? Satu kelompok dipanggil Qadariyah. Itu Qadariyah. Apa kata Qadariyah? Qadariyah kata perbuatan hamba, perbuatan kita yang kita nak, yang kita pilih, yang kita nak, yang kita pilih, kitalah yang menjadikan. Karena kita telah diberi kudrat iradah oleh Allah Ta'ala. Kudrat iradah kita lah yang menjadikan perbuatan itu. Itu kata Qadariyah. Kata Jabariyah tidak. Kita tidak ada kudrat iradah. Kita seperti kapas yang ditiup oleh angin saja. Kemana angin bertiup, ke sanalah kita dipupuk. Itu. Jadi Jabariyah ini terkadangnya boleh jatuh kufur juga bila di saat dia menghalalkan benda yang haram. Contoh dia nak minum arak, nak berzina, kata, haram ni. Mana ada haramnya? Allah yang menggerakkan tangan saya ni minum, saya tak ada ikhtiar usaha. Kalau jumpa dengan lagu ni, kita peng nafal lagi lah. Tapal, peng tapal. Tapal lagi. Kalau dia marah, kenapa tapal saya? Jangan marah. Saya pun seperti awak, tak ada ikhtiar usaha. Tangan saya Allah yang menggerakkan pelupuk atas muka awak. Kita tak gitu je lah. Ini dua kelompok contoh yang melampau. Apa tak? Contoh yang melampau. Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan setiap perbuatan makhluk, perbuatan kita yang kita nak lalu terjadi, itu disertai dua kudrat, dua iradah. Kudrat Allah yang qadimah, kudrat kita yang hadisah. Iradah kita yang hadisah, iradah Allah yang qadimah. Lalu siapakah yang menentu dan menjadi? Kudrat dan iradah Allah yang menentu dan menjadi. Kudrat iradah kita hanya pilih dan usaha. Itu. Bukan kita buat dah. Bukan kita yang buat KJS Mangkir. Sebab itu dalam Quran ada laha ma kasabat wa lakum ma kasalaha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Betul tak? Pahala bagi usaha yang baik, dosa bagi usaha yang jahat. Jadi kita ni usaha. Kalau tidak disertakan dengan kudrat Allah, maka apa yang kita nak, yang kita pilih, tak akan terjadi. Kamu selalu buat contoh orang sakit di hospital. Di hospital berjalan sedar, bukan mati dah, katanya sedar. Tiba-tiba saya kawan-kawan yang lama-lama mari ziarah, bini dia kata, abang, buka mata tengok ni, siapa mari ziarah ni, Saya kawan-kawan abang, sahabat-sahabat abang lama-lama sekolah rendah pun mari ziarah. Oh, dia pun nak buka mata, nak tengok siapa mari. Nak artinya pilih. Pilih untuk membuka kelopak mata, betul tak? Dan dia usaha nak angkat kelopak mata yang mana anggota tubuh yang paling renyah, kelopak mata. Tak sampai sekilo je. Tak sampai sekilo tiba kelopak mata. Paling renyah sekali kelopak mata. Tapi tidak terangkat kelopak mata itu kalau tidak disertai dengan iradah dan kudrat Allah. Kenapa? Karena iradah Allah yang menentu, kudrat Allah yang menjadi terangkat kelopak mata. Itu dengar itu. Nampak? Itu cerita tawassutnya Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah buat kesimpulan, perbuatan kita yang kita nak, yang kita pilih, itu dikatakan mukhtaran zahiran majburan batinan. Secara zahir kita diberi bebas untuk memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Secara zahir. Tapi secara batin kita juga dipaksai karena Allah yang menjadikan segala-galanya. Kalau Qadariyah mukhtaran zahiran wa batinan. Kalau Jabriyah majburan zahiran wa batinan. Dua-dua ini sesat lah. Itu.
Kemudian kalau kita tengok dalam isu memilih pemimpin, melantik pemimpin, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tawassut di tengah-tengah. Nah, tidak mengikut Mu'tazilah dan tidak mengikut Khawarij. Seperti kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatut Tauhid, nah, dia kata apa? Wa yajibu nasbu imami adli bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli wa laysa ruknan yu'taqad bid-din. Wajib melantik pemimpin yang adil. Wajib di sini bi syar'i, dengan hukum syara'. Nah, bukan dengan hukum akal. Ini nak tolak kelompok Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, kewajiban melantik pemimpin ialah wajib dengan fikiran akal semata-mata. Karena dibina oleh Mu'tazilah, kaedah merekanya salah dan aslah itu dengan akal. Nah, baik. Nah, at-tahsin wa taqbih bil aqli la bi syar'i. Baik dan buruk itu dengan akal boleh menentu, bukan dengan hukum syara'. Tengok. Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana melantik pemimpin wajib syara'. Bukan semata-mata wajib akal. Tolak Mu'tazilah. Walaisa ruknan yu'taqad fid din, tapi bukan juga melantik pemimpin ini ialah rukun iman dalam agama kita yang wajib diiktikadkan, sehingga orang yang berbeza dengan pilihan kita tu dihukumkan kafir, tolak Islam, nanti dalam kubur kamu akan disoal kenapa tak pilih calon kami dan sebagainya. Ini tolak kelompok Khawarij. Nampak tak? Dan Syiah pun sebab Syiah pun termasuk orang panggil rukun iman bagi Syiah ialah wilayatul faqih, itu pemimpin. Kita rukun iman itu tak ada pemimpin kan? Beriman pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada, mana ada pemimpin. Nah, jadi politik dalam Ahli Sunnah wal Jamaah hanya masuk di dalam pintu syariat, bukan pintu akidah, bukan. Sederhana Ahli Sunnah wal Jamaah, sederhana. Ini beberapa contoh-contoh apa dia panggil perbahasan di dalam ilmu akidah yang menampakkan bahawasanya manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah ialah manhaj yang sederhana. Sederhana, tidak ekstrim, tidak tasyaddud dan tidak tasahul dan tidak liberal. Ada contoh tasyaddud, contoh ekstrim. Memahami nas dengan secara literal itu juga boleh membawa kepada tasyaddud ekstrim. Bila dia baca hadis Nabi SAW, Nabi kata, man 'allaqa 'azimatan aw man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung azimah, maka sesungguhnya benar-benar telah syiriklah dia. Sudah. Dia mari masjid Ibn Sina ni tengok, ada kata yang kau ayat-ayat ada yang atas itu atas net ni. Tengok ada kata ayat-ayat. Kata boleh nanti kita bom masjid ni. Orang musyrikin belaka dalam masjid ni. Ada kata ayat 1000 dinar ke ayat kursi. Musyrikin rupanya ni. Tengok. Dia faham dengan secara literal, cepat menuduh umat Islam yang muwahhid itu musyrik. Padahalnya hadis Nabi SAW itu kalau kita buka syarahan daripada alim ulama, itu bukan Nabi menghukumkan musyrik orang Islam yang menggantung azimat seumpama ayat-ayat Quran ini. Itu sebagai tasbih balik dia panggil. Tasbih yang digugurkan ada tu tasbih. Payung apa yang kita orang kapun kan. Sebab fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya ahli zikir. Ahli zikir ni bukan orang ngatik gitu saja. Ada orang bahaya lagu tu, foto rekat sesak bahaya lagu tu. Dia kata apa dah buat rancangan, tanyalah ustaz. Bid'ah berlaku, tak ada dalam Quran ajar, tanyalah ustaz. Tanya ahli zikir.
Siapa ahli zikir? Fok kita. Fok kita nak ngati ilih siapa utus surah kayu tu. Dah. Biar bodoh tak ngaji ke apa pun. Salah tu. Ahli zikir tu ahlul Quran. Nah, karena az-zikru tu ialah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi ahli zikir ialah ahli Quran. Siapa ahli Quran? A'immah mujtahidin. Itu ahli Quran yang sebenar. Nah, kemudian kita ni tak ada lah siapa mereka Imam Syafi'i ke apa ni. Tu orang yang tu bagi a'immah mujtahidin kerana mereka tu ahli Quran. Ya. Nah, jangan kita sombong dengan alim ulama kita, jangan. Allah. Nah, ni siapa kata ni? Ulama. Ya. Ada kata kita ni. Saya nak kalau Allah kalau Nabi, hak saya tak terima sorry. Maaf cakap. Aduh. Nah. Quran hak duduk di rak ni. Teripung dengan lengkap sebegini, lengkap dengan baris, dengan tanda. Siapa teripung ni? Nabi. Nah. Zaman Nabi tidak lengkap gini Al-Quran ditulis. Nah. Kalau ditulis pun tidak ada titik, tidak ada bagi. Nak baca mana? Nah, yang sekarang ada titik, ada bagi pun wala boleh. Nak kira? Ayat sombongnya. Nah, siapa yang meletakkan bagi? Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Bukan Nabi. Bukan sahabat. Siapa yang meletakkan titik? Imam Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Bukan Nabi. Bukan sahabat. Siapa ni? Ulama. Loh, tak boleh nak lari daripada ulama kita ni. Jangan ke buat sombong gitu. Jadi kita kena dengar syarahan ulama. Bukan siapa ulama? Ustaz ke? Bukan. Hamba itu ulama lagi. Bawa kita lagi takut salah cakap ke boleh tak? Nak bawa lagi. Jadi kena tanya ulama. Lagu mana syarahan ada ni? Maknanya kalau kita letak ayat 1000 dinar, ayat kursi kau berapa kapil dan musyrik kita ni halal darah lah. Bukan lagu tu kata ulama. Itu dia panggil tashbih balik. Maknanya apa? Fi'luhu ka fi'lil musyriki. Perbuatannya seperti perbuatan orang musyrik, tapi etikanya belum pasti. Kalau dia etika ayat 1000 dinar itulah yang memberi rezeki murah bagi dia. Orang musyrik sungguh. Ya, dulu miskin sekarang jutawan. Wartawan bagi temu ramu. Nah, macam mana Datuk Tan Sri boleh jadi kaya? Bagi sikit tip-tip. Ayah tak ada payah. No, kamera tunjuk sikit. 1000 dinar lah dia kira. Dia boleh rezeki saya. Siap tu. Musyrik juga dia. Nah. Nah, pak kalau kata nanti ayat 1000 dinar. Tapi meyakini Allah yang memberi rezeki. Hanya gantung ayat 1000 dinar ke ayat kursi ke ayat Quran sebagai tafakul tabarruk musyrik. Tidak. Itulah. Contoh seperti kita demam makan Panadol. Itulah. Panadol yang dijual di farmasi itu, dia tak ada Panadol muslim, Panadol non muslim. Ada? Ada. Panadol sama. Orang Cina, orang India, orang Melayu, orang Islam, orang Buddha, Hindu, apa kalau demam beli Panadol yang sama lah. Sama. Cara makan pun sama lah. Sama. Kok mulut. Kalau orang Hindu makan ke mulut, kita tak boleh ni. Hindu makan ke mulut, kita kena sumbak mulut ke bongga kan. Gitu. Dah. Sama juga pakai ke mulut dia. Oh, sama lah. Maka bila sama boleh tasbih? Boleh. Nah, saya nak tasbih ni. Barang siapa makan Panadol, maka sesungguhnya benar-benar syiriklah dia. Sudah. Kalau orang faham bahasa, dia faham. Oh, ustaz bukan nak mensyirikkan saya. Ustaz kata lagu tu nak mengingati saya supaya saya tidak etika. Bila saya makan Panadol lah yang menyembuhkan saya daripada demam. Itu orang pandai bahasa lagu tu. Nah, orang tak pandai bahasa, mulai sekarang jangan beli lagi Panadol. Nanti syirik. Siap gitu. Patut lagu mana? Tak payah duduk senyap, ya Allah, bagilah sembuh, ya Allah saja. Tak payah ikhtiar usaha. Nah, begak lagu tu. Nah, makan Panadol. Tapi etika yang menyebut ialah Allah. Makan nasi yang memberi kenyang ialah Allah, bukan nasi dah. Itu siapa yang etika nasi memberi kenyang? Nah, air menghilang dahaga. Panadol yang memberi kesehatan.
maka kalau kerana tu dapat apa yang dia dapat, kufur. Atau tabiat tu yang memberi apa-apa yang dia nak, kufur. Wa man yakul bi illati wa man yakul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Siapa yang etikak sesuatu tu kerana dia dapat, kerana lampu kita dapat cerah, kerana aircon kita dapat sejuk, kerana kipas kita dapat angin, kerana nasi kita dapat kenyang, kerana air kita hilang dahaga, kerana Panadol kita sembuh daripada demam. Atau tabiat aircon yang menyejuk, tabiat kipas yang memberi angin, tabiat lampu yang mencerah, tabiat Panadol yang memberi sehat. I'tiqad lagu ni fadzaka kufrun inda ahli billah. I'tiqad lagu ni kufur di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafit. Siapa i'tiqad yang ada, bukan kerana aircon kita dapat sejuk, tapi aircon dapat memberi sejuk kerana Allah jadikan power kepada aircon mampu memberi sejuk. Allah menjadikan power kepada nasi mampu memberi kenyang. Allah menjadikan power kepada Panadol mampu memberi kesembuhan. Fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Maka akidah lagu ni sesat, jangan kita ikut. Kufur belum lagi. Setengah ulama wara'an nahri, ulama Samarkandi menghukumkan kufur juga etika lagu ni. Faham betul ke mana? Kita dapat sejuk di sisi kita pasang aircon secara adat. Jadi Allah mampu tak bagi sejuk tanpa aircon? Mampu. Genting Highland tu ada tak aircon? Bodoh nak kalau pasal aircon Genting Highland. Allah mampu tak bagi angin tanpa kipas? Mampu. Hanya kita dapat angin di sisi sabak musabak yang beradat, kita pasang kipas. Kita dapat kenyang di sisi sabak musabak yang beradat, kita makan nasi. Siapa yang menjadikan kenyang dan nasi? Allah berdua. Terima tak kalau kita makan nasi tak kenyang? Terima. Makan nasi bukan sepinggan dua pinggan, satu kontainer, tapi tak kenyang-kenyang. Boleh? Tak ada masalah. Allah Ta'ala boleh buat gitu. Minum air ke air laut. Tak hilang lagi dahaga, dahaga. Boleh? Boleh. Kerana yang memberi hilang dahaga ialah Allah. Kelas satu kilo Panadol tak sembuh-sembuh rumah. Boleh? Boleh. Kerana bukan yang menyembuh ialah Panadol, ialah Allah. Itu akidah kita orang ahli sunnah wal jamaah. Tidak mengukur cepat musyrik pada orang. Nah, itu ingat. Kadang-kadang orang kita ni, cepat sangat musyrik, syirik. Selalu lah. Nah, tengok orang pergi Gunung Jerai pun syirik selalu. Atau orang-orang sehari dua ni, tak kau menteri usang dah betul jawab juga. Nah, hamba kat tahu lah. Letih tak jawab dalam lagu ni. Nah, lepas ni kata ni kuburiyun, penyembah kubur. Nah, kelompok sebelah ni pula pergi jalan lagi toko kuih. Kita pula panggil kuih liung, toko liung. Apa dia duk gelar gitu? Allah, dah habis-habis. Nah, aduh. Jangan cepat. Nah, antara yang Nabi SAW kebimbangan, Nabi sabda dalam hadis. Kalau tak silap riwayat Ibnu Hibban. Nah, yang kata inna akhafa akhwafakum rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ru'iyat alaihi bahjatuh. Kalau yang aku bimbang berlaku kepada kamu, dialah seseorang yang membaca Quran sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Nah, bercahaya dengan cahaya Quran artinya ramahlah pengikut. Ramah pengikut. Kalau kita ni tak percaya lagi, sebab tu tak ramah mana pengikut. Nah, tengok yo Ustaz ni dok yakin mana. Ni dok cahaya pengikut. Cahaya muka dia tu masya-Allah. Orang ni lama ikut, terpengaruh. Nah, tetapi Nabi kata ja'a ila qaumil muslimin bi sayfihi. Dia datang kepada orang Islam dengan pedangnya. Kinayah nak menghalalkan agama. Tak main dengan pedang tu tak apalah. Mari dengan lidah lebih tajam daripada mata pedang. Faqala asyraktum. Lalu dia kata kepada kaum muslimin, kalian semua musyrik. Kalian semua musyrik. Sikit-sikit syirik, musyrik. Nah, khurafat syirik. Nah, memang ada benda-benda yang tidak sepatutnya lah. Duk cerita kalau yang tak ada dalil, ada nak Nabi Adam duduk di Gunung Jerai kau. Nah, tu pelik-pelik juga lah tu sahabat Nabi ni.
Mari tiga orang di Gunung Jerai kau apa macam-macam. Hak tu pun tak patut juga. Itu orang panggil rekod-rekod lah tu. Nah. Tapi kalau kau orang setakat duk di ziarah, nah, duk jalan mandi daripada Telaga apa akan jadi syirik pun. Nah, tu mungkin ada lah orang panggil video tu tersalah ke adabnya di sini. Nah, jadi orang kata ni nak meletakkan berkat kepada satu-satu perkara ni tak ada dalam nas Quran hadis. Jangan cepat selalu, tanya dulu. Nah, awak buat konten budak kan biasalah salah ayat ke salah ayat ke TikTok. Tanya adakah awak meletakkan pada Gunung Jerai yang ada barakah yang tertentu dan sebagainya. Nah, kalau dia jawab dak, cuma nak cerita kan dulu kalau main Gunung Jerai ni jalan kaki. Nah, letih-letih panas peluh tiup ke apa sampai situ ada telaga, mandi dulu. Nah, sudah mandi segala ni baru naik atas tu. Tak ada apa tu. Kau salahnya. Syirik selalu buat gitu. Nah, tengok dalam kitab Mu'jamus Syuyukh bagi Imam Az-Zahabi. Jilid 1 muka surat 73 dia katakan. Wa kadzalikal qawlu fi sujudil muslimi li qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti demikian itu juga. Apa seperti demikian itu juga? Yakni tidak dihukumkan kufur, syirik, tidak, tetapi berdosa besar. Nah, berdosa maknanya maksiat. Apa masalahnya? Al-qawlu pada masuk satu masalah fi sujudil muslimi li qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masalah sujud oleh seorang muslim kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang gigit kubur Nabi sujud dulu. Sudah. Nah, sujud kubur Nabi SAW kenapa? Ala sabili ta'zimi wa tabjili. Dia sujud tu di atas jalan mengagungkan dan nak membesarkan Nabi SAW. Tahu saya sangat ni, susah nak pergi Mekah. Nah, tiba-tiba dapat rezeki di Mekah, di Madinah juga lari dia di kubur Nabi, pergi sujud. Niat hati sujud tu, i'tikad Nabi tu Allah bukan ke? Tidak. Cuma sujud kepada kubur Nabi tu niatnya apa? Agungnya Nabi, mulianya Nabi. I'tikad lagu tu. Lagu mana? Kata Imam Az-Zahabi, la yakfuru bihi aslan. Tidak dikafirkan dengan sebab itu semata-mata. Tak dikafirkan. Kafir lalu. Kafir ente. Selalu dah kafir ente. Tidak. Bal yakunu asiyan. Bahkan adalah orang muslim yang disujud di kubur Nabi kerana nak mengagungkan Nabi itu bermaksiat. Buat maksiat apa? Maksiat. Maksiat. Ya, salah. Fal yu'arraf. Maka hendak kamu mengetahui anna hadza akan bahawasanya ini masalah sujud kepada kubur Nabi ni manhiyun anhu, ialah benda yang ditegahkan daripadanya. Wa kadzalika sholatu ilal qabri, seperti itu juga kalau semaya kepada kubur. Jadi tengok cara ulama kita, tidak kafir ente. Kafir selalu tidak. Tu masih mukmin, muslim. Patut pergi bersujud di kubur Nabi tu. Itu salah. Salah tu. Itu salah. Baik, itu contoh. Nak kata jangan cepat kita tu mengkafirkan orang Islam. Jangan cepat kita tu menuduh orang Islam dengan musyrik. Lalu sahabat tanya, "Man ahaqqu bin nar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ar-rami balil marmi. Hadis habis. Siapa yang berhak dengan neraka tu ya Rasulullah? Orang yang menuduh orang Islam dengan musyrik ataupun orang Islam yang dituduh dengan musyrik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balir rami ahaqqu binnar." Bahkan yang menuduh orang Islam dengan musyrik itulah yang lebih berhak dengan api neraka. Itu berat. Apatah lagi kita sekarang ni ada juga ustaz-ustaz yang bercakap mazhab Asy'ariyah kufrun akbar. Kufur yang sangat besar. Astagfirullahalazim. Cuma kau ni. Sedangkan tu nenek kita, tutup guru pondok kita, hok mari bawa Islam di tanah air kita. Siapa kita sekarang ni? Al-Azhar Asy-Syarif, Qarawiyun, Universiti Islam hok tua-tua.
semua Asy'ariyah, semua mengajar akidah Asy'ariyah. Patu kufur akbar, patu mana-mana banyak ekor anak Islam. Ai benar-benar kok kita tu ni. Jangan dia ikutlah gini lagi tu. Nah, itu orang panggil ekstrim. Tak syak. Tu tengok. Baik. Jadi aku mana tak tengok pergi naik gunung Jerai tu. Likulli mri'im manawa. Ni. Bagi tiap-tiap seorang tu bagi apa dia niat. Sebab orang lain tu macam-macam. Ada lagi walawat sambil belajar. Ni. Orang ke musyrik juga. Nah, ada kalau nak kita baru ambil berkat. Ya, tak ada masalah. Ambil berkat dengan peninggalan ulama-ulama yang dikatakan ada di sana, yang peninggalan. Amos ni tak pernah dapat. Kayak muda, amos ni tak pernah pergi. Tak pernah sapa lagi. Cuma dia dengar kata ada telaga, ada kubu, kau apa. Tabarruk memang ada dalam Islam kita. Tu. Apa tabarruk? Ambil berkat. Nabi kata al-barakatu ma'a akabirihim. Keberkatan tu ada beserta orang yang besar-besar di kalangan kamu. Besar-besar ini bukan makna besar tubuh, besar demo uji, bukan. Besar ini maknanya orang yang pangkatnya dalam agama besar-besar, orang-orang soleh, alim-alim ulama, orang yang dimasyhurkan dengan kewaliannya, kesolehannya, gitu. Nah, kita pun saling ngali-ngali ulama tutup guru gapo. Kita saling cium tangan. Ada gapo tangan ada gapo. Lepas tu apa kita niat cium tangan itu tabarrukan, ambil berkat. Tak ada masalah. Kalau tak boleh tabarruk enggak, tak usah baca bismillah. Nah. Bismillah tu sendiri tu tabarruk. Nah, bismillah tu sendiri tabarruk dengan nama Allah. Kalau kita faham, kalau orang ngaji kitab kan, dengan nama Allah. Bapak bukan dengan Allah, dengan nama Allah. Nah, kalau kita menjalani di atas pendapat isim ghairu musamma, nama bukan benda yang dipernama. Nah, maka hal ini jadi makna buah tu ialah litabarruk. Nah, itu. Kalau isim ainul musamma, artinya dengan minta tolong zat yang bernama nama Allah. Tu direct lagi. Tapi kalau nama bukan benda yang dipernama, betul? Betul juga. Ulama berkata juga. Nampak ada tu. Nah, api. Bila sebut api, itu nama kan? Adakah bila sebut api itu kena pada api? Oh, kalau sebut api kena pada api, bakar sama mulut kita. Api lom tu. Api lom. Nasi, penuh nasi dalam mulut kita. Nah, ini nama bukan benda yang dipernama. Nah, kalau itu bismillah apa nama? Apa makna? Dengan mengambil berkat nama Allah. Ambil berkat. Tu Badil mu'awanah ala wajhi tabarruki. Tabarruk lah. Kalau tidak syirik, tidak. Kalau minta tolong dengan nama Allah, nama Allah lah yang memberi manfaat dah. Siap. Bukan Allah dan nama Allah. Kan lain. Allah dengan nama Allah sama. Lain tu. Siap. Itu contoh. Jadi kalau tolak tabarruk, tak salah ada bismillah. Bukan tu. Jadi hukum bertabarruk ni memang ada dalam agama kita. Baca dalam kitab Adabul Mufrad. Imam Bukhari dia riwayat satu hadis, satu kisah sahabat. Itu Sayyidina Ali dengan Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas cium tangan Sayyidina Ali. Cium tangan. Sayyidina Ali, jangan. Itu awak pendek cerita. Jangan cium. Itu cara sahabat tu tawadhu. Macam kita lah gini. Siku bodoh. Sayyidina Ali tu Abdullah bin Abbas nak cium dia tarik. Apa ni? Sayyidina Ali kata, apa ni? Abdullah bin Abbas kata, beginilah kami diajar oleh Rasulullah untuk memuliakan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas. Sudah berbuat apa? Abdullah bin Abbas naik kuda dan balik rumah. Jadi bila naik kuda tu kaki dia tu tinggi, sama tara dengan kepala Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun pergi cium pula kaki Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, apa ni? Kata Sayyidina Ali, beginilah Rasulullah mengajar kami memuliakan alim ulama. Tengok. Sebab tu kadang-kadang kita tengok gambar-gambar atau video ada orang duk cium kaki itu. Itu memang ada daripada sunnah para sahabat. Dan Nabi tidak melarangnya.
cium kaki ibu, cium kaki bapa, itu ada barakah. Nah, sebelum nak cium kaki itu, guru tu cium dulu kaki bapak kita. Nah, tapi kalau gitu, kalau di tempat kita ni memang mendatangkan fitnah lah. Nah, orang yang kau sujud, sebenarnya bukan sujud, haram sujud kepada selain daripada Allah. Bahkan Nabi kata, kalau boleh bersujud kepada selain daripada Allah, nescaya aku perintahkan tiap-tiap bini-bini, isteri-isteri bersujud ke kaki suami-suami dia. Itu. Tapi tak boleh bersujud selain daripada Allah. Lepas tu, kalau kita nampak ada gambar tu, itu bukan sujud, itu cium kaki. Nah, tu jadi tunduk untuk mencium itu bukan sujud. Macam kita nak cium tangan orang tua kita, kan rokok. Oh, semua abah awak pun. Bukan rokok abah kita. Lepas tu nak cium tangan. Nah, maka kita pun tunduk. Begitu juga kalau balik raya nanti. Balik raya dah lepas dengan raya haji pula. Balik pula nanti cium kaki ibu bapa kita. Nampak macam sujud? Bukan sujud, tapi nak mencium kaki ibu bapa kita. Itulah. Betul. Cuma kalau kaki selain daripada ibu bapa ni, ni. Tu, tak payahlah kita buat sininya. Kalau tempat orang, tempat dia biasa dah, tak ada masalah dah. Tempat kita ni tak biasa macam tu. Tu. Baik. Tu satu hadis riwayat Daud bin Abi Saleh dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kita baca sikit. Jilid yang kelima, muka surat 422. Kata Daud bin Abi Saleh, aqbala Marwan yauman. Satu hari Marwan masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajada rajulan wadi'an wajhahu ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia mendapati ada satu orang laki-laki duduk tepek muka ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada zaman itu. Duduk tepek muka di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Marwan, lalu Marwan berkata, atadri ma tasna'u? Hei laki-laki, mu tahu kamu agama ni? Marahlah. Marah. Fa aqbala alaihi, maka laki-laki itu paling kepada Marwan hok kata ke dia tadi, mu tahu kau agama ni? Laki-laki hok tepek muka di kubur Nabi tu paling ke dia. Siapa tanya lagu ni? Fa idzan, maka tiba-tiba laki-laki tersebut huwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Laki-laki yang tepek muka di kubur Nabi tadi ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Belah ni dari Kuala Lumpur. Okey, belah.
سيدنا مولانا محمد وصلة الله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعف كل مقام محمود الذي عبده إنك لا تضيف. Baik. Jadi bila Marwan tanya atas derima atas nang apa, tahu tak membuat gapo sini ni? Kubur Nabi duk tepek muka di kubur Nabi. Fa aqbala alaihi, maka laki-laki itu paling kepada Marwan. Fa idzan, maka tiba-tiba huwa, laki-laki tersebut Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Sahabat Nabi. Marwan bukan sahabat Nabi. Ada? Faqala, jawab Abu Ayyub, "Na'am, ya aku tahu. Aku tahu aku buat gapo. Jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam atil hajar, bukan aku mari duk cium batu, bukan." Tengok. Tu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "La tabku 'ala ad-dini idza waliyahu ahluhu." Jangan kamu tangisi di atas agama apabila yang menjaganya ialah ahlinya. Jangan menangis kerana agama ni kalau yang menjaga agama tu ialah ahli dia. Nah, tahu lah. Zaman sekarang ni wallahu a'lam lah, kita tak berani nak kata agama. Lah kata sikit-sikit kena bagi lalu dah. Kena siasat lalu dah. Nah, tegur sikit-sikit kena siasat lalu dah. Nah, nombor tarik tauliah lalu dah. Nah, macam-macam. Tu. Tu harap boleh dua belah kamu berharap supaya berharap autoriti kaji. Marah tak boleh juga berharap. Kata ni teguran tidak dengan secara saluran yang betul. Nah, lepas tu kalau tegur saluran betul, tak ada tindakan. Itu masalahnya. Kalau ada tindakan apa? Tegur dengan saluran yang betul. 3-4 kali tegur pun tak dengar apa, tak ada tindakan. Pong, wui sekali lah aku tu. Barulah kalau. Betul jadi menganga. Lepas tu nak suruh kita buat saluran betul. Kalau ikut saluran betul, bila orang banyak sekali dengar, gitu kan? Betul tak? Betul betul. Ini bukan di wilayah dah, di sana. Jadi dekat-dekat kan, di sini dengan wilayah, di sana dengan wilayah. Ini ada lagi ni. Nah, mayat orang yang mati Covid. Ni, sekarang ni. Rupa-rupanya belum lagi dimandikan. Hak ni hak sepatut kita kena gaya-gaya. Duk gaya-gaya pasal apa? Gunung Jerai tak ada. Pening gitu. Nak tuduh orang Islam dengan musyrik khurafat ke apa ni. Kalau hak musyrik khurafat, majlis agama Islam kita minta kita akad. Nah, minta jiwa agak. Jangan. Mari nak buat musyrik, nak mari puja rupa ke apa, hamba tolak saya dah. Nah, waktu mantra. Tapi hak ni hak wajib juga dalam agama. Mayat orang mati Covid masih belum dimandikan. Tapi ditayamum. Tayamum pula kena di muka. Dulu tayamum di plastik. Nah, sekarang ini buat dah plastik. Lepas tu tayamum muka. Lepas tu, kalau dah boleh kena muka, apa tak kena air kan? Kalau mandi sanwilakum boleh pula. Tinggal jatuh. Betul tak? Bila orang marah, mana? Mandi sanwilakum, tinggal jatuh ni Covid mana? Covid tidak boleh merebak dengan sebab air. Ular. Lepas tu kalau mandi mayat dengan api ke mana? Kan dengan air. Lepas tu merebak juga kan? Pelik ke tu? Tak kerti kita kecek sikit kamu. Kena marah kecek. Nah? Jangan menangis. Nabi kata, kalau agama ni yang menjaganya ialah ahlinya. Walakinibku, akan tetapi menangislah alaihi, kerana agama ni idza waliyahu ghairu ahli, apabila yang menjaga agama ni bukan ahli dia, bukan ahli agama. Nah, yang duduk di pejabat agama bukan ahli agama. Nah, sudah. Nah, yang jadi ketua pengarah Islam, jabatan Islam, majlis Islam ke apa, bukan orang agama. Nah, sudah. Penat hati kata pun penat, pun pernah menangis hati kata. Nah itu. Nah. Itu habis. Pendek kata, kita jangan cepat-cepatlah menuduh kupu kepada umat Islam. Itu bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Saya tutup dengan perkataan Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Itu perkataan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Ya. Katanya Imam Az-Zahabi, qultu, berkata olehku, aina mutanatti'ul munkiru ala Ahmad, di manakah orang yang
Nah, orang yang hebat mutanatik, orang yang mendakwa kata hebat tapi al-munkiru ala Ahmad, yang mengingkari di atas Imam Ahmad bin Hanbal. Waqad sabata, dan sesungguhnya telah sabit, anna Abdullah, bahawasanya Abdullah bin Ahmad, yaitu anak Imam Ahmad bin Hanbal, sa'ala abahu, telah menanyalah ia akan bapaknya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, aman, tentang mereka, tentang seseorang yang masuk rummanata mimbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disentuh mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu kan kalau di Madinah kan, mimbar Nabi sentuh, orang tepek muka kau enggak ikutlah ambil berkat, tabarruk dipanggil. Nah, anak Imam Ahmad Abdullah pernah tanya kepada Imam Ahmad tentang masalah orang pak disentuh mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yamassul hujratan nabiyyata, dan menyentuh, bukan setakat mimbar, dan sentuh pula bilik tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujrah mana pintu bilik Nabi ke ikutlah. Kan rumah Nabi tu dalam masjid itu kan. Bila lalu kat mimbar, pergi kat raudhah tu kan. Rumah pula, sentuh pula rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru tak ada pasal-pasal. Ambil berkat, kalau kita tak ada pasal-pasal, ambil berkat, tabarruk. Faqala Ahmad bin Hanbal, lalu Imam Ahmad bin Hanbal jawab, la ara bidzalika baksa. Tu tidak mengapa pendapat aku dengan demikian itu. Tak ada masalah pun nak setuh-setuh itu ambil berkat. Bukan dunia kata bagian menjadi Tuhan ada, bagian memberi manfaat mudarat tidak. A'adzanallahu, aku minta berlindung. Tu a'adzanallahu wa iyyakum, minta berlindunglah. Melindungilah akan kami oleh Allah dan akan kalian. Yang mana? A'adzanallahu wa iyyakum, melindungilah akan kami oleh Allah dan kalian semua, min ra'yil khawariji wa minal bid'ah, daripada pendapat kelompok khawarij dan fuq-fuq ahli bid'ah. Mana? Yaitu pendapat fuq khawarij dan ahli bid'ah, bagi orang yang sentuh mimbar Nabi ke, bilik Nabi ke sebagai tabarruk, mengambil barakah, syirik, kufur, murtad, halal darah, wajib diperangi, wajib dibunuh. Habis itu. Maka yang itu bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa kira cukup setakat itu. Karena malam ni ada tahlil katanya lepas ni. Nah, mudah-mudahan tercapailah isi daripada kuliah malam ni dengan tajuk yang diberi oleh pihak masjid ni, insya-Allah. Jadi kalau kita nak cerita panjang lagi, bab kubur ni, so kita ni cerita bab kubur, bab membina-bina di atas kubur, bab tabarruk dengan kubur, duduk baca ayat Yasin, tahlil kubur. Molek sangat. Kalau nak tahu lebih dalam ni, tajuk kitabnya Tawdihus Syubuhat li Ahkamit Ta'ati wal Qira'ati lil Amwat, karangan tuan guru Bapa Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani. Tu yang muallif ni masih hidup lagi di Fatani. Nah, di Pondok Tepuh, pondok dia. Ni ada tu gambar tu ni. Nah, jadi masya-Allah sungguh kalau tuan-tuan beli kitab ni, bukan biar ambok lah beli ada Shopee ke bukan apa. Kalau mengatakan nak ngepe pula dah. Nah, kalau baca masya-Allah siap. Kok dia mau duk geger dalam Facebook, leku-leku sesak kafir syirik itu kuburiyu, semua kubur lah macam-macam duk kelar tu. Baca ni sampai habis selesai masalah. Dah sekarang dulu, rupanya banyak lagi dan nak dalil-dalil ke apa kita tidak berjumpa. Dan hak kita jumpa tu pula bagaimana syarahan-syarahan alim ulama kita dalam memahami tiap-tiap nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang baik datang daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri Allah sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit saja boleh 3 minit.